أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan dalam agama di sisi Al-Sunnah dan juga pelaku bid'ah. Mana kita hari itu dah sampai kepada bahagian terakhir, iaitu berkenaan dengan kaedah-kaedah ilmiah bagi kesahihan dalam memahami. Mana kalau kita dalam Islam ni sebenarnya kita ada tiga asas. Asas pertama kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, bila dengar qala Allah, qala Rasulullah, kita akan bertindak dengan sami'na wa ata'na. Bukan kita datang mempersoalkan, tapi kalau ada syahadah kita akan sentiasa mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Biarpun kita jumpa sebarang kebaikan yang nyata pada perkara yang disuruhkan, tapi kita memang kena bina dalam diri kita, kerana Allah Ta'ala perintahkan aku buat. Itu je. Kerana Nabi arahkan aku buat. Kalau anda kata orang tu ada dakwah dakwi, bila dengar qala Allah qala Rasulullah, kedudukannya sebagai Al-Sunnah wal Jamaah tu pelik sikit. Al-Sunnah dia adalah asas dia itu. Kita lihat sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka bersifat dengan sifat berkenaan. Mereka dengar qala Allah qala Rasulullah, mereka sentiasa mengagungkan nas. Kedua, mereka bersifat dengan sifat memastikan kesahihan nas, kerana mereka tahu bahawa sering ada orang yang akan cuba untuk menanggut dari keruh. Jarak kita dengan Rasulullah SAW makin jauh, dan semakin hari makin kita tahu siapa bercakap, siapa tak bercakap, dan bahkan ada orang menjual agama untuk dapatkan dunia. Dan semua sekali perkara tersebut menyebabkan pada sisi para ulama, mereka hatta zaman para sahabat lagi, mereka memastikan kesahihan nas. Cek dari mana berita itu datang. Biarpun benda berkenaan dikatakan Rasulullah cakap, kamu tak hormat ke? Tak. Dia kata soalannya sekarang yang menceritakan itu betul ke tidak. Mereka tengah-tengah mencentuh jarak dalam dekat pun mereka dah mula berjaga-jaga. Yang kita 1400 tahun tak berjaga-jaga. Dan itu kenapa Abdullah bin Barak menyatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan kerana isnad, maka akan berkatalah orang nak berkata apa dia nak kata. Anything nak cakap, tambah. Dan macam mana tadi tengok apa benda tak? Tengok YouTube ada perbuatan Islam, perawatan Islam, dia ceritakan macam-macam. Dia ambil Al-Quran, istidlal salah. So sekali dia je dia macam tengok bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah jin, nak menunjukkan jin ada power. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sungguhnya ada di kalangan jin-jin, lelaki-lelaki di kalangan manusia minta perlindungan dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Maka mereka, itu jin tadi, menambahkan kepada manusia tadi rahaqa, makin kufur. Dan jin tadi menambah manusia tadi, manusia tadi menambah pada jin makin sombong. Maksud dia ayat Quran tadi sebenarnya kata-kata jin Allah Ta'ala rekodkan balik kata-kata jin sama mereka. Bukan Allah Ta'ala clarify kata ya. Dia kata tengok, bila Allah Ta'ala menyatakan bahawa minta perlindungan, maksudnya Allah Ta'ala mengiyakan adanya kuasa jin untuk memudaratkan manusia. Dia gelak, dia kata ya benar makcik ni kan, ustaz, benda tak pelik betul. Tak, ayat tadi jin bersembang. Kan jin daripada awal kisah jin tu, jin bersembang. Allah Ta'ala rekodkan surah jin tu, perbualan antara jin sama jin. Dia kata kita dulu, kita sini, kita di sini tu. Dan dahulunya ada bahkan ayat tersebut turun menafikan perbuatan untuk sebelum dia orang Arab zaman dahulu dia nak bertinggal. Dia pakai kisah asbab nuzul ayat tadi berbeza. Orang Arab zaman dahulu kalau singgah satu tempat yang dikatakan tempat tadi ada ada penunggu ke, ada benda keras ke, kan, batu keras lah. Tapi dia kata ada benda-benda tertentu kat situ. Dia orang akan pergi situ dan kata, dia akan berseru. Dia kata, wahai penghulu jin kawasan ini, aku berlindung dengan kau dari kejahatan anak-anak buah kau yang bodoh. Kan, anak-anak buah kau yang bang-bangang ni, aku berlindung dengan kau. Minta perlindungan dengan penghulu jin. Dia bukan masalah benda tu ada ke tidak, tak nampak pun. Macam Melayu kita lah, lintas pokok besar, minta maaf tok nenek, anak cucu dalam tempat lalu, kan. Dia kata adab. Kita tak beradab dengan siapa? Kita adab dengan yang nyata, bukan yang tak nampak. Kalau Allah Ta'ala perintah kita beradab, kita beradab. Masuk hutan, nak buat apa? Bagi salam pada Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala suruh? Tak. Dia tak payahlah, bismillah je lah. Tapi kalau tak sebut ni doa pada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman jaga binatang, Nabi Daud jaga pokok. Macam-macam, kan. Jadi istidlal
Macam tu pun tengok. Dia nak jual barang, nak jual produk, nak lariskan syarikat dia, dia gunakan kisah tadi. Ayat tu betul. Tapi okey, dia cuba selewengkan pengertian. Dan bahkan tak sebut datang semua mana. Dan bahkan datang dari situ kenapa kepentingan yang ketiga. Yang ketiga daripada kaedah Ahlussunnah Jamaah itu apa? Kesahihan dalam memahami. Mana kita ada agungkan nas, pastikan nas sahih. Ketiga, betul faham dalam nas tadi. Maka kita betul faham, kita belajar nas tadi, kita tahu bahawa kisah surah jin tadi bukan mengkisarkan berkenaan dengan pengiktirafan Allah Ta'ala bahawa jin ni akan sentiasa menyakiti fizikal manusia. Kalau spiritually, yes. Dari segi spiritual berkenaan dengan apa? Was-was, kerasukan, was-was dan sebagainya, ya. Tapi bukan tiap-tiap hari. Ada orang kadang-kadang kena rasuk, dia histeria geram, tak dapat balik asrama, tinggal asrama. Itu sebab kenapa histeria biasa berlaku dekat budak dekat asrama, pasal dia boring. Nak balik. Jadi betul cikgu pun datang hantar. Hello cik, anak cik histeria. Mak ngabar datang bawa balik 2 minggu. Budak tu betul dia histeria pula 2 minggu balik. Itu je, simple je. Kan? Takkanlah faham budak-budak ni. Dari duduk rumah. Duduk rumah. Tension. Dia tension je pasal tekanan apa benda kat sekolah. Attract attention. Nak ajak orang tengok dia. Itu biasalah. Hantu je salah. Semua hantu jahat. Histeria tu selalu sekolah agama. Tak juga. Sekolah agama pun ya juga. Kalau asrama agama. Yelah, itu juga. Semua tu masalah dia. Memang ketika kerasukan tu ada, sawan tu ada, tapi bukan benda tadi kebalik kepada semua benda-benda yang tak nampak. Okey? So, jadi macam ustaz tu dia cerita, tengok ayat Quran surah jin ni menyatakan jin mempunyai kuasa. Kalau tidak masakan Allah Ta'ala suruh kita minta perlindungan dengan dia. Siapa kata Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, jin kata. Masalah, faham tak? Maksud dia kata, jin sembang tu. Allah Ta'ala berikan satu maklumat kat situ berkenaan dengan benda yang salah, perbuatan manusia yang salah. Bukan Allah Ta'ala kata mengklarify perbuatan tu betul. Itu clarify perbuatan yang salah. Kan, minta benda yang tak nampak. Kenapa? Power ni, minta ni. Duk diam, duk bucu tu. Entah ada malaikat kat situ. Aminkan doa. Kenapa bucu tu? Mungkin bucu tu, mungkin bukan. Mana tahu kan? Okey. Jadi secara tak langsung kita kata itulah asas. Dan dalam kesahihan memahami ni, ada 4 perkara. 4 perkara betul faham. Pertama, orang tu kena faham cara saya tutup juga mikrofon ni kan. Dia kena faham cara para sahabat Nabi SAW. Dan para sahabat Nabi SAW, dia faham nas dan amalkan nas serentak. Dia orang belajar Islam tu teori dan praktikal daripada Nabi SAW. So apa-apa benda yang patut dibetulkan, dia orang betulkan dah. Dan apa yang menyampaikan kepada syurga, menjauhkan dari neraka, dia orang belajar. Pasal dia orang adalah anak murid pertama Rasulullah SAW. So, jadi direct daripada Nabi mereka belajar, maka kita kena tengok dia orang. Maka sebab Allah Ta'ala suruh kita tiru dia orang. Allah sebut dalam surah Taubah ayat 100, Allah Ta'ala nyatakan was-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang awal mula-mula masuk Islam, dan awal dan juga mula-mula masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Dia kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan elok. Siapa-siapa ikut mereka dengan elok. Kemudian mana? Orang-orang awal yang masuk Islam, muhajirin, ansar, dan siapa-siapa ikut mereka dengan elok, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini level paling tinggi. Mana orang yang datang lepas tu tak dapat janji. Cuma siapa yang datang lepas tu tiru para sahabat mengikuti para sahabat Nabi SAW dengan betul. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa tak nak? Allah Ta'ala redha terhadap kita, berikan kita keredaan, dia pandang kita dengan redha. Bila kita nak faham dengan redha ni macam ni. Kita ada anak ramai, anak kita ada yang malas, ada yang rajin. Yang rajin tolong kita cakap apa semua dia dengar cakap. Kalau dia buat salah, adakah sama kita punya pandangan pada dia dengan pandangan anak kita yang degil, yang tak dengar cakap? Ini masalah dia sekarang. Ke sama je? Ke anda terlampau adil sangat? Tak. Memang kita kata akan timbul pada diri kita ni, pandang anak kita yang taat tadi dengan pandangan apa? Redha. Kita akan cuba macam mana aku tak nak sakiti dia, macam mana aku tak nak bagi dia sedih sangat kalau aku marah ni. Beza dengan yang memang dia tak dengar cakap. Kan bila marah tu kita hantar kau. Sampai ada tak senonoh mak apa ni. Matilah kau. Sikit pun ada juga. Tak faham tak? Dia konsep berkenaan dengan redha tadi. Yang nak faham redha tu maksud dia apa? Itu. Bayangkan anda
menjadi makhluk yang Allah Ta'ala pandang dengan keredaan. Maksud dia anda buat apa salah pun Allah Ta'ala masih lagi, tak apa, aku maafkan. Macam tu sekali. Nak tak? Tapi masalah sekali syarat dia apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Dia tak ikut para sahabat. Dan how can you get the redha Allah Ta'ala? Tak ikut para sahabat, tapi saya rasa saya boleh dapat redha. Melalui jalan mana? Jaminan Quran datang dah. Ini adalah guideline Al-Quran. Tapi orang kita dia macam tapi yang wali itu jalan air. Adakah Allah Ta'ala nyatakan Al-Quran bahawa siapa saja atas air itulah panduan kamu? Ada? Siapa terbang? Siapa nampak benda gaib? Siapa nampak apa belakang batu? Siapa nampak apa dalam hati manusia? Ada power tu, kasyaf. Semua manusia dia tahu. Ini apa benda buat, Saya ingat dekat Mekah lah seorang hamba Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dia lah. Mungkin anak murid dia besar-besarkan cerita. Tapi orang ramai jumpa takut ni lempang. Salam-salam dia lempang orang. Jadi ada orang yang dia tak nak salam, ada orang tak sekian. Mana boleh macam tu? Kan mazhab mana? Soalan nak tanya. Kalau mazhab Islam tak ada, kalau mazhab Sufi ada. Pasal benda tadi macam kononnya dia nampak. Kan ada kata kepala anjing lah, kepala sekian lah. Orang ni pakai macam mana, orang pakai macam mana. Hati, tembus hati manusia. X-ray straight, dia scan. Ni jahat, ni baik, ni jahat, ni baik. Mana boleh? Macam tu sekali hebatnya. Tapi soalan, adakah itu jaminan Al-Quran? Orang tu buat magic dan awak kena follow. Soalan, ada? Tak ada. Al-Quran kata walladzina taba'uhum. Siapa hum mereka? Para sahabat. So siapa-siapa tak ikut para sahabat, tak ada jaminan untuk mereka. Untuk dapatkan redha tadi tak ada. Tu Allah tak kata radhiyallahu anhum. Mana sahabat Nabi yang awal masuk Islam, Muhajir Ansar tadi, dan siapa ikut mereka? Orang-orang ni radhiyallahu anhum. Besar tu. Dan kita nak diri kita dapat macam kita lah, nak bayangkan tadi pandangan seorang ibu apa macam ni tengok anak dia. Anak dia ramai-ramai, yang rajin dia tak rajin. Yang tak rajin ni kan memang malas, tak dengar cakap. Tiap kali dia marah, dia buat benda tak senonoh, mak dia macam geram. Sebab dia mak apa sebab tu doa kematian untuk anak. Serius. Mati lagi baik. Itu kan. Pasal tak redha. Tapi yang dia redha tu, kau ni tak nak cakap lah. Mak cakap sekali tengok. Sikit je dia marah. Alhamdulillah. Faham tak? Dia jadi benda tu. Ini Allah Ta'ala ada misal terbaik. Walillahil masalul a'la. Tapi nak fahamkan redha tu macam tu. Bila orang yang kita sayang buat benda kita yang kita larang, dia punya marah tu taklah teruk sangat. Bahkan untuk memaafkan cukup mudah berbanding dengan yang kita menyampah. Buat salah tu, kalau boleh masuk jil terus pun tak apa. Faham? Itu konsep dia. So, jadi para sahabat. Kedua, kaedah ilmiah dalam memahami nas dengan tak betul adalah mengetahui bahasa Arab. Tak tahu bahasa Arab, tak guna. Macam ni kita nak bincangkan. Kita beli buku resepi masakan bahasa Perancis. Kemudian kita duduk ramai-ramai bincang. Seorang pun tak tahu bahasa Perancis. Agak-agak pukul berapa masak? Ni barang pun tak tahu. Telur bahasa Perancis apa? Contohnya tu lah, kan? Maksudnya takkan sampai kita kepada penghujung kisah berkenaan. Mari kita kata sekat pada bahagian awal je. Duk bincang. Ini perkataan apa? Bukan kamus. Kan? Bukan perkataan tu maksud lain benda. Kalau saya silap dia kata ayam, kita beli kambing. Mana tahu? Kerana apa? Kerana kita tak tahu bahasa berkenaan. So macam tu lah. Al-Quranul Karim, hadis Nabi SAW turun dengan bahasa Arab, datang dengan bahasa Arab. Arahan datang kepada kita dengan bahasa Arab. So dengan sebab itu, untuk mengetahui perkara tersebut, yang dikehendaki dari kita, kenalah kita tahu bahasa Arab. Kalau tak tahu bahasa Arab, bohum-bohum je, saya nak tafsirkan tadabbur Al-Quran, tak boleh. Kak oi, kan? Kalau akak abang buat macam tu, tak boleh, tak senuh panggil. Pasal kaedah dia, memang orang tu kena faham, barulah dia boleh ni. Dan bahkan kita kata lagi dahsyat dari itu adalah bahasa Arab itu bukannya main. Dia bukan yang utama. Dia jadi pembantu sahaja. Kerana main pengertian yang kita dapat itu adalah syarak. Faham tak? Maksudnya kadang-kadang dalam hadis Nabi SAW datang penjelasan ayat Quran atau hadis Nabi, atau perkataan ayat Quran atau perkataan hadis Nabi yang kadang-kadang para sahabat jelaskan atau para sahabat tunjuk pada kita. So penjelasan itu berdasarkan pengertian syarak dia panggil, bukan pengertian bahasa. Macam kita tunjukkan tu pengertian bahasa basuh. Tapi bila kita pengertian syarak basuh, air banyak ni cukup wuduk dengan air banyak ni cukup. Kalau ikut pengertian syarak. Ikut pengertian bahasa, tak cukup lagi, kena 3 kolah. Boleh berenang basah baju baru betul. Kalau ini tak cukup lagi. Sedangkan bila saya tunjukkan macam mandi wajib 4 kali ni.
Cukup ke? Kalau kita ikut pengertian bahasa, ya tak cukup. Pasal pengertian bahasa kita mandi, kena pula orang Melayu kita zaman dulu sungai. Kan lagi banyak kan. Kalau dia kata pengertian syarak, tak. Pasal benda tu adalah syarat untuk anda boleh buat ibadat. Bukannya mandi bersih dari peluh dan juga apa benda? Bau-bauan dan sebagainya. Bukan mandi lulur apa? Lulur. Mandi lulur ke mandi bunga, bukan. Kan? Mandi ni tadi, mandi yang wajib tadi adalah mandi yang menetapkan syarat untuk anda boleh solat. Jadi benda tu datang dengan apa? Pengertian syarak, bukan pengertian bahasa. Kalau pengertian bahasa kita dah meratakan air. Tapi meratakan air macam mana? Kalau ratakan air ikut style macam kita ni salah, tak kena dengan pengertian syarak. So kenapa kita rasa tak cukup mandi tak pernah cukup. Wuduk tak pernah puas. Kan sedangkan bila Nabi tegur apa? Tegur apa sahabat baginda, Nabi kata apa? Bila Nabi kata apa? Mahal israf. Apa melampau ni wuduk. Dia kata ya Rasulullah, dia kata afil wuduk israf, adakah dalam wuduk ni ada perlampauan, ada melampau kan, over. Nabi kata walau kunta sekalipun kau berada di sepi nahrin jarin, sungai yang mengalir, still menggunakan air banyak tadi tidak kena. Nabi tegur macam tu sekali. So pengertian dia bahawa maksud dia yang dikehendaki adalah syarat itu, bukannya apa? Pengertian bahasa tu. Sebab itu dia kata para sahabat tak sibuk macam mana lah air tu sebagainya. Tak ada. Dia relax je. Air banyak ni cukup. Sebab apa? Bukan kerana mereka tak ada air, tapi kerana kaedah syarak. So dengan sebab itu kita tahu dalam kaedah kedua, bahasa menjadi sandaran kita yang terkuat untuk memahami. Tapi yang kita faham, bahasa tadi membantu saja. Pengertian syarak didahulukan kat atas pengertian bahasa. Okey, ketiga, mengumpulkan nas pada satu tempat. Himpunkan nas pada satu tempat. Buku nak habis lah sebenarnya, sikit lagi. Okey, tapi bila habis buku ni, buku belakang ada pula. Okey, pengertian kita nak betul faham, kena himpunkan nas pada satu tempat. Kerana dalam Islam setiap tajuk atau hukum dia bukan datang dalam satu occasion. Bukan sekali je Nabi ajar A sampai Z, buat seminar tentang khusus dakwah solat betul dan habis. Tak. Dia bahkan Nabi SAW punya penjelasan day by day. Day by day. Mana hari demi hari, hari demi hari. Mana ada hari mungkin Nabi ceritakan macam ni, kemudian besok sahabat tanya soalan tertentu, Nabi terangkan lagi. In detailing tadi mengambil masa. Mana kalau kita kata 23 tahun lah Nabi SAW menjadi Rasul. Maka dalam tempoh berkenaan lah diberikan penjelasan bagi satu perkara. Contoh, bab wuduk kan. Wuduk dengan air kan, bila Allah nyatakan fa'ilam tajidu ma'an fatayammu sa'idan thayyiban. Kalau tak jumpa air, maka kamu hendaklah bertayammum dengan, kamu tuju kepada sa'idan thayyiban, tanah yang suci, tanah yang debu yang suci. So jadi itu surah Al-Maidah yang ke-6. Okey, bila kita baca itu saja, kita tak tahu berkenaan dengan air apa. Semua tajuk soalan air laut macam mana? Kan air laut kan bau, dia rasa dia masin. Air belerang, air daripada gunung berapi punya kawasan apa ni, macam air panas kan. Air panas di tempat tu kadang kan bau sulfur sikit. Dia punya air tu. Kemudian air kalau lintas kawasan lumut, bau lumut. So sekarang ni air yang datang asal tabi'i macam tu, boleh ke tidak? Kena tunggu hanya macam air hujan saja. Memang Allah turut sebut dalam Quran, wa anzalna minal ma'i minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan di langit air yang menyucikan. Confirm dah. Soalan sekali yang daripada bawah tanah ni kata. So di sini timbul tajuk bila para sahabat Nabi SAW ada yang bertanya. Sunnah Tirmidzi dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami berlayar di lautan, wa ma'ana qalinun ma', dan kami ada bersama kami ada sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwuduk dengan air berkenaan, kami akan dahaga. Afa natawadda'u bima'il bahri, boleh tak kami berwuduk dengan air laut? Dia tanya soalan itu. Nabi kata, huwa, laut tu at-tahuru, bersifat menyucikan, ma'uhu, airnya, al-hilu, bersifat halal, maitatuhu, bangkai dia. Nampak? Yang kita nakkan yang air laut tu at-tahur. So jadi hadis ini tentang lautan ni hanya dapat kita perhatikan atau kita jumpa dalam tempat lain, bukan dalam tempat yang sama, bukan dalam satu occasion yang sama. So dengan sebab itu bila orang tu nak faham dalil dengan betul, dia kena dia kena cuba supaya kumpulkan semua dalil tentang tajuk tersebut dalam satu tempat dan baca semua sekali untuk memahami keseluruhan konteks apa yang dia sedang bincangkan. Kalau dia ambil satu saja, dia akan silap. Faham dan kita dah terangkan tu, kalau kita gabungkan nas-nas tadi, mungkin kadang-kadang kita akan jumpa macam pertembungan, dia bukan pertembungan. Dia mungkin ada separuh tu am, ini khas. Ini am, satu datang umum, satu datang khusus.
Ini umum semua pengertian, tapi ini satu pengertian, bawa satu pengertian yang khas. Kemudian ada yang mutlak muqayyad. Mutlak muqayyad maksudnya ada yang tanpa barang sifat, macam darah-darah aja. Tapi ada satu tempat darah mengalir, darah yang ditumpah ketika penyembelihan. So dia followkan yang lain yang datang dengan umum, yang tak tanpa sifat khas kepada yang ada sifat tadi. Kemudian mujmal mubayyan, datang umum aqimus solah. Nabi terangkan solat tu macam mana, kan? Bahkan bila terangkan wuduk dalam bentuk umum. Kemudian datang hadis Nabi terincikan lagi. So jadi semua tadi mutlak ada datang dengan mujmal, mubayyan atau mufassar. Kemudian kita ada nasakh mansukh. Kita ada jadi itu kaedah-kaedah dalam Islam. Bila kita gabungkan nas nampak macam bertembung tapi sebenarnya tak bertembung. So kaedah itulah kita kata kita terangkan dari itu. Dan kalau tak boleh nak gabungkan nas-nas tadi, kita tarjih. Maksudnya kita menangkan satu ke atas satu yang lain. Mungkin kerana satu tu lemah, satu tu mungkin sahabat tu lewat awal masuk Islam ni lewat masuk Islam, ataupun ini mula-mula, ini kemudian ini nasakh mansukh dan sebagainya. Kita akan guna tarjih macam tu. Jika tidak boleh, maka kita akan apa? Kita akan tawakuf. Stop. Bila orang tanya soalan, wallahu a'lam, saya tak tahu. Dah habis cerita. Kalau anda kata ada perkara tersebut berlaku. So itu adalah tiga kaedah asas bagi betul faham. Okey, yang keempat adalah mengetahui matlamat pensyariatan Islam. Itulah yang kita sedang bincangkan dan kita terangkan hari itu. Maksud matlamat pensyariatan Islam tu maksud dia maqasidus syariah. Ni zaman sekarang banyak orang pakai ni. Maqasid dekat Shah Alam tu ada siapa budak ustaz apa tu? Dia bawa kumpulan orang-orang tak belajar agama, kumpul ramai-ramai, dia panggil liqa' maqasid. Perhimpunan maqasid. Itulah saya kata patah balik macam apa? Masak buku Perancis, masakan Perancis, pakai buku Perancis, tapi yang tahu bahasa Perancis seorang je. Lepas tu lain semua keluar pendapat. Saya rasakan OUI bahasa Perancis ni. kan. Ejaan dia salah. Ejaan dia salah. Jelas kan dengar? Okey. Ejaan dia salah. Sakit telinga. Okey. Jadi ejaan dia salah. Dia macam suka hatilah. Yang ini cakap macam ni, tapi benda tadi bukan bahasa dia. Bahkan dia cakap pula apa? Bawa buku masakan, panggil engineering. Orang engineering, mechanical, electrical. Mari kita bincangkan macam mana masakan yang betul. Tak boleh lah. Kan? Faham tak? Sebab itu kita kata kena ahlinya. Ni kelakar pula sampai macam-macam benda keluar fatwa bukan. Semua kononnya macam liqa' maqasid. Anda kena layakkan diri anda dahulu untuk bercakap. Kan kita kata benda bukan bidang kita. Saya nak bincang berkenaan komputer, saya tak tahu tentang komputer. Saya tak boleh bincang lah. Saya diam lah tepi, dengar orang bincang. Bukan cakap suka hati. Dengan sebab itu kita kata benda macam ni kita kata perhatikan. Jadi maqasid ni sering disebut. Dan maqasid maksudnya matlamat. Maqasid syariah, matlamat persyariatan Islam. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala haramkan atau halalkan satu perkara terlibat dengan perkara ini. Dan maqasid syariah kita kata itu ada 5 perkara, 5 asas. Maqasid syariah, matlamat pensyariatan Islam tu kembali kepada penjagaan 5 perkara. Untuk jaga 5 perkara. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal. Yang mulia sikitlah akal dengan harta, mulia akal. Jaga akal, jaga harta. Dan juga yang kelima, jaga maruah atau keturunan. So ada 5 perkara: agama, nyawa, akal, harta, maruah atau keturunan. Yang mana 5 perkara ini adalah asas bagi penghalalan pengharaman yang datang dari Islam. Diharamkan kita sekutukan Allah Ta'ala, diharamkan kita murtad, diharamkan sekian. Kerana apa? Untuk menjaga agama. Bahkan bercakap tentang Allah Ta'ala tanpa kita tahu. Tahu? Tanpa ilmu kita bercakap tentang Allah Ta'ala. Itu di antara dosa besar yang tak boleh buat. Baru ni ada lagu, saya tak pasti, orang ramai orang tak perasan. Saya pertama kali saya dengar, saya macam ya benda lagu ni. Tapi lagu ni yang apa, Bismillah Jibril, Bismillah Mikail, ada dengar? Tak ada dengar? Ada lagu baru ni, siapa? Ya, pandai. Saya tak sebut nama dia. Okey. Dia saya ujung tu itu kalimah syirik. Bismillah Jibril, Bismillah Mikail salah. Memang tak boleh sebut. Bahkan itu adalah syirik. Panggil mana orang Arab pun faham. Bila guna lafaz macam tu digunakan salah. Mana kita minta perlindungan dengan malaikat dengan ni? Kalau dia kata Bismi Rabbi Jibril, Rabbi Mikail, Rabbi Israfil, aku minta dengan nama Tuhan malaikat Jibril, Tuhan malaikat Israfil dan seterusnya. Ya.
Itu ada dalam doa Nabi SAW, kan? Dia disuruh Allah Ta'ala dengan seruan Rabbi Jibril, Rabbi Mikail, Rabbi Israfil. Itu ya. Ada pun Bismillah Jibril tu apa maksud dia? Pasal dalam bahasa Arab, bila saya sebut bila saya sebut rumah kawan saya Abu, rumah adik saya Ali, maksud dia, the word Ali is actually badal, tahu tak? Badal, ganti bagi apa yang kataan sebelumnya. So kalau dengan nama Allah Jibril, dengan nama Allah, maksud dia apa? Badal. Malaikat, Allah. Boleh gabungkan macam tu. Ni zaman dulu pun ada ramai orang buat macam tu. Alah, sampai sekarang ada kat televisyen zikir ni. Tak tahu nak beritahu macam mana, nak telefon orang. Payah juga. Tu kadang-kadang lain kali nak bercakap tentang Allah Ta'ala, jangan bercakap dengan anda tahu. Kan, la taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Pasal syaitan akan ajar kita wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. So kita sebab bila kita tak tahu, tak nak, kalau berkenaan ayat tadi dalam konteks bahasa dan bukan kaitan agama, silakanlah panggillah ahli syair dan sebagainya. Tapi berkaitan dengan tajuk agama, sila cek dulu. Bahkan macam kita sering, orang masyarakat kita sering baca kan, yang saya sebut zikir ni orang semua amal. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi. Betul? Nur Muhammad jadi apa? Ini banyak konteks ni, banyak orang masalah. Dia kata nak pakai juga. Okey. Dia kata hasbi Rabbi, memadai untukku, Rabbi Tuhanku, Jallallah, yang agung Allah. Ma fi qalbi, tiada dalam hatiku ghairullah. Habislah, tak ada salah. Tiba-tiba Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi apa? Ha? Cahaya Muhammad. Okey. Dia jadi apa dalam konteks ayat tadi? Dia jadi apa? Ganti kepada apa? Ya. Orang tak nampak benda ni. Nak sebut je. Pasal benda ni adalah wahdatul wujud punya fahaman. So, wahdatul wujud, penyatuan. Maksud tak ada dalam ni kecuali Allah. Mana Allah dalam ni. Faham tak? Tapi tak ada. Dan bahaya kelakarnya, bila time dia terjemah, dia letak dan. Perasan tak bila letakkan hasbi? Kan kalau buka rumah, kat rumah nanti kalau dekat televisyen ada, kalau dia kata oasis ke apa, dia datang petang-petang biasa ada. Sebelum maghrib. Baca terjemahan dia letak. Dia kena letak dan. Ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu dan cahaya Nabi Muhammad. Mana ada? Orang tak letak terjemahan, dia letakkan. Maka tinggalkan terus zikir macam ni. Ada rasa kerana apa? Kerana tak cubalah belajar. Kalau dia kata tak tahu, pasal benda ni macam ni merosakkan agama. Nur Muhammad tu apa benda? Bila Nur Muhammad tadi, itu bukan fahaman kita, fahaman itu wujud. Fahaman maksud dia, alam ni datang daripada zat Allah Ta'ala, jadikan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad jadikan semua benda. Tu diorang pandang ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah, semua Allah. Pasal dia kata substance nak jadikan alam ni mesti ada barang. Tahu, apakah barang tadi kalau bukan bukan Nur Muhammad atau zat Allah, dia kata. Saya pernah debat dengan seorang, saya kata macam ni, bang, Allah Ta'ala jadikan kita dengan kun saja. Dia tak faham. Mana boleh? Mesti ada barang. Saya kata macam ni, bang, abang pandai, abang boleh buat daripada kaca ni, abang keluar apa? Microchip. Silikon kan? Silikon microchip. Tapi abang tu abang daripada barang ni, abang tukar jadi microchip. Okey. Ada seorang orang tu tanpa ada barang, microchip keluar. Siapa lagi hebat? Yang pertama, kedua? Yang kedua lah, Allah Ta'ala kun saja, and it be. Bukannya datang ambil barang, kun, tak payah. Pasal konsep sekarang ni, bila ada orang yang saya perhatikan, saya dapati apa? Dia kata, kalau orang tu, barang tu apa barang jadi kita? Okey, itulah. Kapas jadi benang. Kapas jadi benang. Benang jadi kain. Kain jadi baju. So kalau reverse balik, kapas. Maksud tu dia kata apa benda lah, banyak benda lah macam tu. Kertas, pokok-pokok kan. Betul lah sekali, semua benda tu dari apa? Itu soalan yang tak pernah timbul. Para sahabat tak nak bincang. So jadi pembincangan tu datang mana? Ini falsafah tadi. Daripada kerajaan, daripada orang-orang Hindu ada, orang-orang Parsi ada, orang-orang Greek lama ada. Diorang ada kepercayaan macam tu. So last sekali kita kata benda salah. Sebab apa? Sebab bukan ajaran Islam. Tu sebut sedap. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Stop situ apa? Lah hujung tu Nur Muhammad sallallahu. Saya kata Nur Muhammad jadi apa?
Ada sekali ada kawan-kawan saya budak-budak budak bekas pelajar Yaman, mungkin dia kata tak apa kot, takkanlah kata syirik kot. Saya kata soalan, nur tu jadi apa? Jawab tu je. Dalam bahasa Arab kita tahu siapa jadi apa, siapa jadi apa. Jadi apa? Dia tak boleh macam datang tiba-tiba. Dia nak kait dengan apa? Mubtada, khabar. Ke mana? Tu dia kata, pada ayat dia, tiada dalam hatiku kecuali Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak gimana? Jadi konteks lafaz itu kena jaga. Sebenarnya macam ni kita kata bahagian, bila kita haramkan benda ni, kita sekat, sebenarnya untuk apa? Jaga agama. Itu je. Kita haramkan pergi kubur, untuk cium-cium batu nisan sebagainya. Untuk apa? Untuk jaga agama. Pasal kata nanti manusia pergi kubur belaka. Pergi minta ke kubur. Kubur wali. Ini engkau ada wali kau, aku ada wali aku. Kan? Orang India ada wali dia, orang Cina ada wali dia. Kan? Semua sekali ada wali. Selesai sekali apa jadi? Mana Allah Ta'ala nanti? Di mana Allah Ta'ala akan duduk? Perantara semua sekali kita cari. Orang ni yang taklim ambil ustaz ni, yang sana ambil ustaz ni. Mana boleh? Mati je ustaz tu pergi kubur dia. Tak boleh. Itu sebab kenapa kita kata diharamkan semua benda tadi untuk jaga agama. Bercakap-cakap tanpa ilmu berkenaan dengan supaya agama tak rosak. Bahkan hanya sembah hanya Allah Ta'ala. Itu usul pertama. Bahkan orang murtad dibunuh untuk jaga agama. Disuruh kita berdakwah untuk jaga agama. Suruh anak semayang untuk jaga agama. Itu Nabi perintahkan, ajar anak kita ke semayang sejak kecil lagi. Kamu bukan tunggu dah besar kan, nanti pandai-pandailah kamu. Tak. Untuk jaga agama disuruh kita ajarkan anak kita solat. Rotan anak kita tu pukul kalau tak solat lepas umur 10 tahun. Itu adalah ajaran supaya agama terjaga. Bagi anak kita tahu bahawa seriusnya perkara berkenaan. Tinggalkan solat tu adalah benda serius. Kan? Bukan tak belajar aja. Tak belajar rotan sampai biat. Kan? Curi mangga rumah orang sampai belerang badan. Tapi apa? Tak solat tak apa. Dia biar malaikat pukul pula. Kan? Kita sayang anak kita, tak nak anak kita sekian, tapi lupa bahawa sebenarnya apa? Yang bahaya lebih besar adalah akhirat, bukan dunia. Dia sakit cacat benda kat dunia ni, di akhirat Allah Ta'ala gantikan lebih baik daripada itu. Tapi kalau dia kata dia rosak dekat akhirat, tak ada gantian yang lain. Tak ada other life lepas tu menyelamatkan dia. Tapi itulah masalah, kita kata manusia prioriti tak ada. Pasal apa? Kerana tak faham berkenaan akhirat tu apa. Dunia ni berapa lama nak simpan dan sebagainya. So konsep berkenaan dengan tajuk apa? Pensyariatan, jaga agama, itu yang kita dapat lihat dalam konteks keseluruhan. Sebahagian perintah atau larangan yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian jaga nyawa. Kita haram, disuruh kita kahwin, bahkan kita disuruh kita makan benda yang bersih, benda yang elok. Yang makan benda yang rosak, yang kotor, yang tak elok. Kenapa? Untuk jaga agama, jaga nyawa. Nyawa kita tak rosak. Diharamkan bunuh diri, diharamkan bunuh nyawa lain. Maka benda tadi, bahkan orang yang bunuh orang lain dihukum ke atas dia dengan kisos. So benda ni secara tak langsung menjadikan nyawa itu terjaga, terpelihara, dan juga tidak akan siapa boleh mencabul untuk mengambil kehormatan nyawa orang lain. So itu Nabi kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata al-muslim ala muslim haram. Dalam khutbah Nabi yang terakhir, damuhu wa maluhu wa irduhu. Harta apa? Damuhu, darah dia dulu. Darah. So jaga nyawa ya. Suicide bombing ni, para ulama merujuk kepada beberapa perkara. Dalam perkara ni ada ulama kata ya ke tidak. Okey. Bagi mereka yang merujuk pada perkara ni ya, mereka merujuk pada hadis Nabi SAW, hadis Nabi SAW dan Sahih Muslim. Pernah dengar kisah budak raja ahli sihir? Budak raja ahli sihir. Pernah tengok? Tak pernah baca hadis tu. Hadis berkenaan seorang budak. Okey, dia budak raja ahli sihir. Yang depan La ilaha illallah. Sekejap. Bismi rabbil ulam. Okey. Dalam Sahih Muslim hadis nombor 3005. Okey. Dia kata
daripada Suhaib Ar-Rumi, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, kana malikun fi man kana qablakum. Kana malikun, dahulunya ada malikun, seorang raja, fi man kana qablakum, dari kalangan orang-orang yang dahulunya sebelum kamu. Wa kana lahu sahirun, dan dia ada ahli sihir. Falamma kabira, bila tua saya ahli sihir tadi, qala lil maliki, dia kata pada raja berkenaan, inni qad kabirtu, aku dah tua dah, kata tua sangat dah tuanku. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihra, hantarlah kepada aku seorang budak, aku nak ajar pada dia sihir. Fab'atha ilayhi ghulaman, lalu raja tadi utus pada dia seorang budak, yu'allimuhu, untuk diajarkan oleh ahli sihir tadi, dia mengajarkannya. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun, dan budak ni tadi bila dalam perjalanan dia untuk jumpa rahib tadi, ada seorang rahib. Faqa'ada ilai, lalu dia pula lintas, dia duduk dengan rahib tadi. Fa sami'a kalamahu, dan dia dengar kata-kata rahib berkenaan. Fa'ajabahu, lalu mendatangkan rasa takjub pada diri budak ni tadi. Okey. Fakana idza ata sahir marra birrahibi, dan jadi maka apabila dia datang jumpa ahli sihir tu, dia akan melintas dengan rahib berkenaan. Wa qa'ada ilaihi. Wa idza ata as-sahir darabahu, dan bila dia datang jumpa ahli sihir dengan lewat datang, lambat datang sebab lepak dengan rahib tadi, darabahu, ahli sihir tadi pukul dia. Fashaka dzalika ila rahibi, lalu dia pun mengadu perkara berkenaan kepada rahib tersebut. Kifaqala, lalu rahib tu ajar dia, idza khashita as-sahira faqul habasani ahli, bila kau bimbang, kau takut dengan ahli sihir tu nak pukul kau, faqul, maka katalah pada dia, habasani ahli, telah mengurungku keluargaku halang aku, tak bagi keluar awal. Wa idza khashita ahlaka, dan bila kau bimbang dengan keluarga kau, faqul habasani sahiru, mengurung aku ahli sihir kurung aku. Ini dia ajar cara nak kelentong. Tak apalah. Okey, supaya sini tak marah, sini tak marah. Ini boleh ambil untuk apa? Untuk belajar madu 3 Fa bainama huwa kadzalika, maka sedang dia macam tu ulang alik iz ata ala dabatin azimatin, tiba-tiba dia bertemu dengan satu binatang besar. Tak dicerita dalam hadis ni apakah binatang berkenaan. Ada yang gatal-gatal mulut kata ini dinosaur. Ni tak disebut hadis tak cerita apakah binatang berkenaan. Seekor binatang besar, qad habasatin nasa, dia telah sekat jalan orang ramai. Orang ramai tak boleh jalan pasal binatang tu sekat orang. Okey. Faqala, maka dia pun kata, budak ni kata, al yauma a'lamus sahiru afdalu amir rahibu. Hari ni aku akan dapat tahu siapakah lebih afdal, ahli sihir tu ataupun rahib berkenaan. So fa akhadha hajaran, lalu dia ambil sebiji batu. Faqala, lalu dia pun berkata, Allahumma, ya Allah, in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata. Dia kata, ya Allah, sekiranya urusan atau perkara atau hal ehwal rahib itu ahabba ilaika, lebih kau sukai, min amri sahir, daripada urusan atau hal ehwal ahli sihir tu, faqtul hadhihi dabbata, matikanlah, bunuhlah binatang ini. Dibalik hatta yamdiyan nas, supaya orang ramai boleh terus berjalan, so that orang ramai boleh terus bergerak, so orang ramai tersekat dengan sebab binatang tadi. Faramaha, lalu dibaling, faqatalaha, dia pembunuh binatang berkenaan. Wa madan nasu, lalu orang ramai pun dapat jalan lintas, semua dapat bergerak. Fa'atar rahiba fa akhbarahu, lalu dia datang jumpa rahib tadi dan dia bagi tahu apa yang jadi. Okey, faqala lahu rahibu, lalu berkata pada dia rahib, ai bunayya, wahai anakku, antal yauma afdalu minni, engkau hari ini lebih baik daripada aku. Maksud dia, Allah Ta'ala makbulkan doa engkau dan engkau lebih baik daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara, telah sampai pada engkau keadaan apa yang aku nampak ni. Wa innaka satubtala, dan engkau akan diuji. Engkau akan diberikan ujian berat lah. Maksudnya engkau akan disiksa dan sebagainya. Fala tadulla alayya, janganlah kau tunjuk kat aku. Maksudnya kalau kau kena siksa, kau jangan kata aku yang ajar kau. Tahu tak? Dia cakap itu pada budak ni. Wa kana al-ghulam, dan budak tu lepas daripada keadaan hari berkenaan, dia yubri'ul akmaha wa abrasa, dia menyembuhkan orang yang orang-orang yang buta dari sejak lahir, dan juga orang yang sopak. Datang jumpa dia, sembuhkan. Wa yudawin nas, dan dia menyembuhkan orang ramai. Min sa'iril adwa, daripada semua penyakit. Fa sami'a jalisun lil malik, lalu dengarlah kisah budak ni seorang orang yang biasa duduk dengan raja, orang rapat dengan raja lah. Lelaki ni buta.
qad amiya, laki ni dia telah pun buta, yang telah ada pun buta. Fa atahu bi hadaya katsiratin, lalu dia datang jumpa budak ni dengan hadiah-hadiah yang banyak. Faqala, lalu dia pun kata pada budak berkenaan, ma ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Dia kata, apa yang ada di sini ni laka, milik engkau. Ajma'u, aku telah himpunkan. In anta syafaitani, kalau kau berjaya sembuhkan aku, ini semua kau punya. Faqala, lalu berkata budak berkenaan, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu. Aku tak sembuhkan siapa, tapi yang sembuhkan adalah Allah. Allah yang sembuhkan. Fa in anta amanta billah, kalau sekiranya kau beriman dengan Allah Ta'ala, da'autullaha, aku doa kepada Allah Ta'ala, fasyafaka, dan dia akan sembuhkan kau. Fa amana billah, lalu lelaki berkenaan yang teman raja tadi pun berimanlah dengan Allah Ta'ala. Fasyafahullah, Allah Ta'ala pun sembuhkan dia. Okey. Fa atal malika, dia datang jumpa raja. Dia pun datang jumpa raja. Lepas dia celik mata dia, jumpa raja. Wah, kan raja pun fajalasa ilaihi, lalu dia datang duduk kepada raja tadi, kama kana yajlisu, macam mana dia biasa duduk dengan raja. Faqala lahul malik, raja kata pada dia, man radda alaika basaraka, siapakah yang telah kembalikan kepada engkau penglihatan kau? Kenapa dia balik? Macam mana ni? Kan biasa buta. Qala rabbi, teman raja ni katalah Tuhanku. Maksudnya dia telah beriman dengan Allah Ta'ala. Qala, berkata raja berkenaan, walaka rabbun ghairi, engkau ada Tuhan lain daripada aku ke? Engkau ada Tuhan lain selain aku ke? Walaka rabbun ghairi, engkau ada Tuhan selain aku? Lepas tu dari satu ayat datang dalam sirah Nabi Indonesia, dia kata bila raja tertengok orang ni celik, siapa sembuhkan kau? Dia Tuhan aku sembuhkan kau. dia perasan diri dia masalah. Qala, berkatalah orang teman raja tadi, Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kau. Siapa? Allah. Ni badal lah. Rabbi wa rabbukallah, Rabbi wa rabbukallah. Ini yang kata badal tadi. Okey, Tuhan aku, Tuhan kau. Siapa? Allah. Fa akhadhahu, lalu raja pun tangkap dia. Okey, hukum dia. Falam yazal yu'adzibu, dan berterusan raja tu mengazab dia, menyiksa dia, hatta dalla ala ghulam, sehingga dia tunjuk budak tu. Macam mana kau boleh celik? Macam mana celik? Sekali dia pun kata, budak tu sembuhkan aku. Faji abil ghulam, dia datang bawa budak berkenaan. Faqala lahul malik, berkata pada dia raja. Raja kata pada dia, ai bunai, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmah wa abrasa wa taf'alu. Telah sampaikah kepada engkau dari sihir engkau, daripada sihir yang kau belajar ni, yang apa yang kau sembuhkan dengannya orang-orang yang buta sejak lahir, orang yang sopak, dan kau buat macam-macam. Ini sampai macam tu ke tahap sihir kau? Raja tu punya kata-kata. Budak tu kata apa? Faqala, berkata raja budak berkenaan, innila ashfi ahadan, aku tak sembuhkan siapa. Innama yashfillahu, tapi menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Fa'akhadahu, lalu raja tu pun tangkap budak tu. Falam yu'adzibuhu, berterusan dia siksa budak tu, hatta dalla 'ala rahib. Ingat tak rahib tadi kata apa? Kalau kau kena siksa, jangan tunjuk kat aku, tapi dia tunjuk juga. Hatta dalla 'ala rahib, sehingga dia tunjuk kepada rahib. Faji abir rahibi, lalu dia bawa rahib tadi. Faqila lahu irji' an dinika, patah balik daripada agama kau. Fa'aba fada'a bil minsyar, lalu dia pun enggan, lalu dia dipanggil, diminta gergaji. Fawudi'a minsyar fi mafraqi ra'si, lalu diletakkan gergaji tadi pada belahan kepala dia. Jadi betul, fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu, lalu dia gergaji orang lelaki berkenaan sehingga jatuh sebelah-sebelah badan dia. Kat dua. Okey. Sumaji abi jalisil malik, kemudian dibawa pula apa? Teman raja tadi. Faqila lahu, dia dikata pada dia, irji' an dinik, batal balik daripada agama kau. Fa'aba, dia ringgan. Faudi amin syar, diletakkan gergaji fi mafraqi ra'si, pada belahan kepala dia. Fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu, maka dibelah dengannya dengan gaji berkenaan sehingga jatuh kedua belah badan dia. Sumaji abil ghulam, sebenarnya raja tu dia lewatkan budak ni buat apa? Sebab rugi, ahli sihir nak mati dah. So kalau budak ni sokong dia ada power lebih. Jadi dia pun bawa budak tu last sekali. Sumaji abil ghulam, kemudian dia bawa budak berkenaan. Faqila lahu, dikata kepada budak berkenaan, irji' an dinika, patah balik agama kau. Fa'aba, lalu dia enggan. Yang tadi gergaji kan, budak ni tak digaji. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabi, lalu ditolak budak ni, bagi budak ni kepada, serah budak ni kepada sekumpulan daripada pengikut-pengikut dia. Waqala, dia kata kepada orang-orang berkenaan, idhabu bihi ila jabalin kadha wa kadha,
bawa dia pergi bukit sekian-sekian, fas'adu bihil jabala, bawa dia naik bukit berkenaan, fa idza balagtum, bila sampai kamu ke atas tu, zurwatahu, pada puncak bukit berkenaan, fa in raja'an dini, kalau dia patah balik dari agama dia, bawa balik sini. Wa illa fatrahu, campak dia. Mana ugut dia kat sana, kalau dia dengar cakap patah balik agama, bawa di sini balik. Kalau tak dengar, campak. Okey. Fa dhahabu bihi, lalu mereka semua bawa budak berkenaan al-jabala, pada bukit. Budak tu pun kata, faqala, budak tu kata, Allahumma kfini him bima syi'ta wa, ya Allah, cukup, selamatkanlah aku daripada mereka macam mana yang kau nak, however you want, kan. Ni naik bukit dia ni. Farajafa bihimul jabal, lalu apa, bukit tu bergoncang, fasaqatu semua jatuh. Dari riwayat datang itu budak-budak tu pun jatuh. Tapi apa, budak tak mati. Budak ni tak mati. Wajah ayam syilal malik, lalu budak tu datang jumpa raja balik. Mana, faham tak? Dia datang jumpa raja pula. Raja tu dia campak dah, lepas tu kita larilah, kan. Tak, budak tu datang balik. Faqala lahul malik, ma fa'ala ashabuka, apa untuk orang ikut mengiringi kau tadi, apa jadi mereka? Apa yang buat? Qala, budak tu kata, kafanihimullahu, Allah Ta'ala telah selamatkan aku daripada mereka. Fadafa'u ila nafarin min ashabihi, lalu dia bagi lagi, serah lagi kepada sebagai kumpulan daripada pengikut-pengikut dia. Faqala idhabu bihi, bawa budak ni, dia kata, fahmiluhu fi qurqur, bawa dia naik atas sampan kapal. Fatawassatu bihil bahr, bawa tengah-tengah lautan. Fa in raja'an dinihi, kalau dia patah balik dari agama dia, wa illa, kalau tu bawa balik, kalau tidak, jika tak patah balik juga, faqdhifuhu, campakkan dia daripada sampan berkenaan, kapal berkenaan, campakkan dia ke bawah, biarkan dia mati. Fadhahabu bihi, lalu kata bawa budak ni. Faqala, budak ni berkata, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, selamatkanlah aku daripada mereka macam mana kau nak, however you want lah. Dia kata, fankafa'at bihim musafinah, lalu terbalik mereka di kapal, faghariqu, semua tenggelam. Mereka budak tu bersama mereka, faham tak? Tapi tak mati-mati. Faham tak? Budak tak mati-mati. Dan bila tak mati, tahu dia buat apa? Datang balik jumpa raja. Waja'al yang syi'il malik, datang berjumpa, datang berjalan kepada raja. Faqala al-malik, berkata raja pula, ma fa'ala ashabuka, apa yang jadi pada orang yang mengiring kau tadi, teman-teman kau tu, apa jadi? Qala kafanimullah, Allah Ta'ala selamatkan aku dari mereka. Faqala al-malik, okay? Faqala, lalu bila raja tak boleh buat apa, nak bunuh tak boleh, tak mati. Faqala, budak ni cakap lil malik, kepada raja, innaka lasta biqatili, engkau takkan boleh bunuh aku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, sehingga engkau buat aku perintah kau. Apa aku arahkan ni, engkau buat step by step, barulah engkau boleh bunuh aku. Wa ma huwa, raja pun kata, qala wa ma huwa, apa dia? Raja dah desperate sangat, kan. Gila, budak ni bunuh-bunuh tak mati ni, campak gunung tak mati, campak ke laut tak mati. Jadi kalau ikutkan, kebal lah dia, kan. Okey, immortal lah. Okey, tak. Qala, budak ni kata, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, engkau bawa lah orang ramai pada satu pentas, satu dataran yang sama. Wa taslubni ala jiz'in, dan kau palanglah aku pada satu batang pokok. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah satu panah daripada bekas panahku. Thumma dha' sahma fi kabidil qaus, kemudian letaklah anak panah tadi pada tengah-tengah, pada dada busar tu. Thumma qul, kemudian sebut qul bismillah, dengan nama Allah, rabbil ghulam, Tuhan budak ni, thumma armini, kemudian tembaklah aku, lepaskanlah, panahlah aku. Fa innaka in fa'alta dzalika qataltani, kalau kau buat macam tu kau akan bunuh aku. Ni budak ni ajar bunuh. Ajar orang bunuh, cara bunuh diri. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, lalu dia bawa orang ramai pada satu pentas yang satu dataran yang besar sama. Wa salabahu, dan dia salib budak ni ala jiz'in, pada potong pokok. Thumma akhadha sahman min kinanatihi, kemudian dia ambil satu panah daripada bekas panah budak berkenaan. Thumma wada'a sahma fi kabidil qaus, kemudian letakkan panah pada dada pertengahan busar. Thumma qala, kemudian disebut, orang ramai dengar, bismillah, dengan nama Allah, rabbil ghulam, Tuhan budak ini. Thumma ramahu, kemudian dia pun lepaskan panah tadi. Fa waqa'a sahma fi sadri, ini kena kat sini, kawasan sini. Ada kata sinilah, ada kata kena sini, tapi dia kena sini, kawasan ni, kawasan apa? Kawasan ni kena. Dahi sini, kawasan tepi ni, tepi dahi ni. Okey.
Dia kata fawadha'a yadahu fi sudrihi. Lalu budak tu pun letaklah tangan dia dekat situ. Fi mawdhi'is sahma famata, dia mati. Mana kena anak panah tu dan budak tu letak macam tu dan budak tu mati. Okey. Faqala an-nas, lalu orang ramai ketika tu apa? Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. The worst thing yang raja tu takut berlaku. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni. Kami beriman dengan Tuhan budak. Maksudnya raja tu nak bunuh budak ni, nama Tuhan tu tak ada cukup. Raja tu cuma campak dia, kisah dia campak dari gunung tu orang tahu dah. Campak laut tak mati. Tiba-tiba guna nama saja. Nama Tuhan budak ini, belum dia lagi, nama saja menyebabkan budak ni mati. Kena orang berkata amanna billah rabbil amanna bi rabbil ghulam. Fa'atiya malik. Lalu didatangi raja berkenaan, faqila lahu, dan dikata kepada raja berkenaan, ara'aita ma kunta tahdharu. Kau nampak tak benda yang kau amat bimbang? Wallahi demi Allah, nazal bika, telah pun jadi pada kau, telah turun pada kau. Hadharuka, apa yang kau bimbangkan. Qad amana nas, orang ramai telah pun beriman. Fa amara bil ukhdud, lalu dia suruh raja tu suruh gali parit. Fi afwahi sikak. Lalu fi afwahi sikak pada afwahi sikak. Okey, lalu dia kata fakhuddat, lalu dikalilah adraman niran, dinyalakan api di tengah itu. Wa qala man lam yarji' an dinihi fa'ahmuhu fiha. Barang siapa yang tak masuk patah balik agama daripada agama ni, campak dia dalam lubang yang berapi tadi. Okey? Au qila lahu iqtahim, masukkan dia sumbatkan dalam api berkenaan. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun. Kemudian mereka buatlah benda berkenaan sehingga datang seorang wanita wa ma'ha sabi. Ada bersama-sama dia seorang anak kecil. Fataqa asad, lalu perempuan tu macam takut-takut nak terjun. Antaqa fiha faqala laha al-ghulam, maka anak berkenaan kata, ya ummah, wa ibu, isbiri, bersabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya kau di atas kebenaran. Okey. Kisah ni para ulama gunakan dalam kisah ni, budak tu tadi, ini kisah budak lain. Budak tu dia boleh tak mati, betul tak? Dia boleh tak mati. Dan makan dia boleh tak ada kena apa-apa pun. Macam kita kata apa, dari konteks apa, kan raja tu nak bunuh tak mati. Tapi dia serahkan nyawa dia untuk apa? Okey. Jadi sebagai ulama menggunakan hadis ini sebagai hujah. Dan tajuk dia sekarang ni bukannya suicide bomber tu berlaku di kawasan mana orang awam yang tak terlibat dengan peperangan. Faham tak? Macam kat Twin Tower ke dan sebagainya, orang tak terlibat pun. Maka tak di situ tak pernah diajarkan oleh para ulama kata boleh. Yang kita bincangkan sekarang adalah suicide bombing yang berlaku di negeri-negeri yang di mana umat Islam sedang dijajah. Contoh macam di Afghanistan, atau di Iraq, atau di Somalia ke, atau di sekian ke, yang mana umat Islam ketika tu state of war. Dia bukannya state of bukan dalam keadaan tengah aman, dia tiba kita letupkan, tak, itu haram. Adapun sekarang ni untuk halau musuh tak takut, melainkan dia kalau tidak dia datang, dia ambil rampas semua harta dan sebagainya. Jadi kalau kata dia datang tu, maksud itu takut ada sesuatu dia tak berani datang. Datang dekat ni kan, sebab kenapa dia sentiasa hantar benda dia jauh, drone kan, pasal tak berani turun. Kalau dia kata dia turun, lagi dahsyat dia buat rogol perempuan dan sebagainya. So cara macam mana? So benda berkenaan berguna untuk keadaan state of war tadi. Untuk katakan bahawa orang tu bunuh diri, tak. Kerana mereka tu menjaga agama, bukan menjaga diri mereka sendiri. Cuma kita kata atas dasar, kalau dia pergi tadi kerana balas dendam, haram. Kerana semangat, haram. Kerana nak bunuh balik orang yang bunuh bapak dia, haram. Semua sekali tak boleh. Atau supaya dia puji, haram. Jadi berkahwin dulu kemudian bunuh diri. Kan? Kau pilih mana perempuan kau nak, lepas tu kemudian besok pergi suicide bombing. Tak ada, haram. Bagi harta dulu yang enjoy, kemudian tak ada, haram. Sebab benda tu kerana Allah Ta'ala semata-mata. Bukan kita menghalalkan cara, tapi hadis Nabi ni tadi, kita kata di antara contoh macam yang berlaku, macam yang dalam apa? Kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Kan bila tengah-tengah main peperangan, kan kisah bila ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Kalau nyatakan wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Infakkanlah harta kamu di jalan Allah dan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. Kan kita bincang tentang tafsir. So jadi dalam ayat berkenaan, bila orang-orang dalam peperangan perempuan menaklukkan Constantinople, orang tentera tengah berdiri bertunggu untuk bergerak. Tiba-tiba seorang muhajirin dia rempung musuh seorang-seorang. Rempung musuh dan dia mati. Bila dia mati, ada orang bercakap dengan orang ramai, kata laqad alqa bi yadihi, subhanallah, laqad alqa bi yadihi ila tahluka. Dia telah campakkan dengan tangan dia sendiri ke dalam kebinasaan. Dia campak diri kebinasaan dengan tangan dia sendiri. Lalu Abu Ayyub Ansari kata, kamu mentakwilkan ayat Quran macam ni. Macam ni takwilan kamu ini? Ayat ini turun pada kami. Kami dahulu orang Ansar, Allah Ta'ala berikan kemuliaan
kami dapat membantu beriman Rasulullah. Membantu dakwah Rasulullah. Jadi dan kemudian bila Islam telah mula banyak penyokong, Islam mula menang, dan kami dahulu sebelum Islam mula menang, kami hadir semua peperangan. Bila Islam dah mula kuat, banyak orang masuk Islam, ada di kalangan kami orang Ansar ni, Nabi tak tahu pun kami cakap. Ada di kalangan kami berkata, kalaulah sekarang ni kita dah asyik keluar dulu, kita duduk rumah lah sekarang, jaga harta kita, anak kita yang lama kita tinggalkan, dan kita sibuk bagi orang lain pula keluar pergi jihad. Lalu Allah turunkan ayat berkenaan. Lalu Abu Ayyub Ansari kata apa? Yang dimaksudkan dengan kebinasaan itu adalah apa? Meninggalkan jihad dan sibuk dengan harta. Bukannya dengan maksud mencampakkan diri dalam peperangan tadi ke dalam menempuh pada musuh. Tidak. Macam di Palestin, orang cakap itu kan, settlement yang apa, orang-orang Yahudi dia buat penempatan haram, bila dia rasa dia aman. Kalau dia rasa aman, dia makin banyak buat rumah, dan dia ajak orang Yahudi dari luar masuk dalam balik. Kalau dia kata keadaan tadi tak aman, diorang takkan. Itu tajuk dia, kena faham. So nak menghentikan mereka punya penjajahan tadi dengan cara berkenaan. Bukan kita kata dengan semua. Bahkan diorang, semua rakyat Yahudi boleh tembak siapa saja dia nampak suspicious. Tahu tak cerita ni? Macam ni nampak kan suspicious je, pang, tengok-tembak je. Dan tengok kereta kan, nampak, tak boleh lah ni, tak salah. Dan maka semua rakyat di Yahudi tu di Palestin, semua mereka adalah tentera. Pasal mereka, kita kan tak ada kan kerana tenaga, tak ada. Kita ada PLKN. Kita ada PLKN. Okey, kalau dia pada macam di Singapura, tugasannya tentera tu wajib 2 tahun, tahu kan? Tahu ke tak tahu? Tahu. Okey, di Israel tadi semua rakyat dia adalah tentera. Faham? Jadi jangan pening kepala macam, habislah pasal raya. Pasal dia tentera sebenarnya. Jadi banyak kadang benda tadi, dan kita dapat cerita media masa barat. So jadi belajar untuk apa? Kita beradab dengan Al-Quran. Bila Al-Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang padamu seorang fasik, maka cek dahulu. Antusibu qauman bijahalatin, bimbang kamu kenakan hukuman kepada satu kaum dengan jahil. Macam tu, macam pengumuman di Bali yang dia kena letupan tadi. Tak ada teknologi, tak ada pada orang Melayu kita. Orang Islam kita tak ada pun teknologi berkenaan. Bom tu tadi tak logik untuk diletupkan. Dia kata dengan oleh ni, benda tu tadi tak ada kaitan dengan Muslim, tapi kena media masa keluarkan, Muslim lah apa. Bukti tak ada. Orang kata seriously, janganlah kita kata. Kita sekarang ni terlampau bergantung dengan media barat, intelijen barat. Sampaikan semua sekali, ada ustaz-ustaz berkena nak letupkan apa, kuil sirama. Ustaz tu punyalah baik. Sepanjang saya tengok, tak pernah dia kutuk kerajaan. Bahkan dia marah orang kutuk kerajaan. Serius. Dan last sekali Allah Ta'ala bagi pada dia ujian, dan sampai sekarang tak dapat lepas lagi tahanan dan kawasan. Kenapa? Tuduhan nak letupkan kuil sirama. Seriously, kan mana bukti dia? Tak ada. Ada dia cakap tak ada. Ada kumpulan, tak ada. Kami rasakan dia cuba. Nah, ni masalah lah. So konsep berkenaan tajuk ni kan akan faham. Jadi tempat-tempat yang aman tadi, first thing first memang tak dibenarkan. Bahkan di negeri mana, macam di Iraq, dengan state macam mana yang berlaku, yang mereka pun tentera tiap hari tangkap pun anak perempuan orang sebagainya. Kalau dia takut, dia tak akan masuk. Dia takut yang tiba-tiba ada orang ni kan, dia kena akan masuk kawasan berkenaan. Tapi bila benda tu aman bagi mereka keluar masuk, dan itu jadi, itu yang berlaku. So dengan sebab itu kita kata penjagaan agama. Jadi masyarakat tanya berkenaan dengan apa, tajuk apa, saya tak tahulah, takut tak dapat masa untuk terangkan balik hadis ni. Saya baca hadis ni dengan penuh supaya orang faham bahawa hadis nombor apa? 3005 Sahih Muslim. 3005. Jadi dalam tu memang ada penjelasan berkenaan, dan para ulama pakai hadis ni untuk menjelaskan keadaan mana yang seorang itu tak apa dia serahkan nyawa dia. Tak apa. Muslim 3005. Pasal benda tadi adalah penjelasan berkenaan dengan macam budak tadi tak sepatutnya diserah nyawa, betul tak? Dia ajar pula orang bunuh dia. Kalau raja tak boleh bunuh dia. Betul, raja tu campak dah, tak jatuh mati. Campak ke laut tak mati. Dan bila sampai pada peringkat ujung tadi, raja tu diajarkan oleh budak tu step by step untuk bunuh dia, macam cara nak bunuh dia. Dan bahkan kisah yang datang dalam Bidayah Nihayah, mayat budak ini ditemui pada zaman Umar bin Khattab anhu dalam satu runtuhan di Najran, di kawasan selatan tanah Arab, selatan Saudi, utara Yaman. Di kawasan runtuhan tu dijumpai seorang budak, seorang budak kepala macam ni. Bila tarik tangan dia, darah keluar mengalir.
Dia lepas kan dia ni balik. Okey. Jadi nak jadi cerita, bila dia lepas dalam kali, jadi diorang tulis surat pada Umar. Dan Umar kata apa? Tanam balik mayat tadi, sorokkan daripada orang ramai. Ini manhaj para sahabat. Kalau dapat dekat set-set kubur zaman sekarang ni, ya jadi berhala dah. Tak serius. Ini manhaj para sahabat. Kalau zaman kita sekarang ni orang bising, habislah kesan-kesan para nabi. Kalau kesan tu diguling-guling di orang, buat apa? Pasal matlamat asal kita adalah menjaga agama. Bukannya menjaga macam tu, kan? Ini asas Islam. Nombor satu, jaga agama. Kalau nyawa sikit-sikit, agama nombor satu. Bukannya benda lain. Agama itu dahulu. Kemudian nyawa, kemudian akal. Yang dia macam kita kata akal tu, diharamkan arak, judi, Arab dan sebagainya, atau benda-benda yang ni. Dan digalakkan kita berfikir. Disuruh kita berfikir. Bahkan diharamkan kita merosakkan akal kita dengan memikirkan benda-benda yang salah. So Allah Ta'ala berikan pada kita hukum semua sekali untuk jaga akal tu dengan konteks haram arak, haram apa benda yang mabukkan dan sebagainya. So konteks jaga akal tu berlaku. Kemudian jaga harta. Disuruh kita cari harta, disuruh kita bayar zakat dan sebagainya. Dan dihormati siapa-siapa yang ada harta. Kan Allah Ta'ala beri hak dia untuk memiliki harta, penghormatan. Maka siapa-siapa rampas hak tadi akan dipotong tangan dan sebagainya. Diharamkan makan harta dengan batil, diharamkan riba untuk menjaga harta. Itu hak harta tadi dijaga. So, sebab itu kita kata undang-undang contoh macam 4 potong tangan ni untuk jaga hak orang yang ada harta. Itu kena faham. Macam dalam zakat, hak untuk orang yang miskin. Dia ambil harta daripada orang kaya tadi, dibagi pada orang miskin. Itu hak. Itu bukan sunat. Bahkan orang tak nak bayar zakat. Dalam kalau zaman sebuah kerajaan Islam, dirampas 2 kali ganda. Mana sekali ganda lah. Mana kalau dia kena bayar, katakanlah seekor unta, 5 ekor unta, kena ambil 10 ekor unta daripada dia. Kerana keengganan dia membayar. So konsep dia berkenaan benda tadi, itu akan sampai ke mana? Kepada kerajaan. Tak, kepada rakyat yang miskin. So untuk orang miskin daripada orang kaya tadi ada. Dan untuk orang kaya tadi, penjagaan harta dia terpelihara, terjaga. So tak ada siapa boleh contoh harta dia kecuali dengan hak. Itu Nabi kata damuhu. Kan tadi damuhu wa maluhu. Muslim ala muslim haram, muslim ala muslim adalah haram. Damuhu wa maluhu, harta dia. Dia tak boleh siapa-siapa sentuh. Sentuh saja maka dia kena hukum. Pasal ini hak Allah Ta'ala jaga. So kita kata pengharaman berkenaan jual beli yang haram, tak nak bagi orang ni kena zalimi. Dari segi apa? Harta dia terjaga, tak tertipu. Diharamkan jual beli yang ada penipuan, ada kekeliruan. Selupkan tangan anda dah bayar RM5, selup tangan dalam bekas. Keluar mungkin banyak, mungkin kurang. Goreng sedang menang, sama tu, tak senonoh. Itu benda tadi menyebabkan rosaknya apa? Hak kita, dizalimi kita. So Islam dah ajarkan benda tadi, haramkan jual beli yang haram, galakkan jual jadi amanah sebagainya supaya apa? Terjaga amanah harta. So harta terjaga, jaga harta. Kemudian yang terakhir jaga maruah atau keturunan. Jaga maruah keturunan, disuruh kita kahwin, disuruh kita berat pinak. Kemudian jaga nasab keturunan tadi. Nampak? Supaya perkahwinan tu berlaku supaya ada keturunan yang sah. Okay, kalau tidak dia sudah tahu anak siapa, entah tak tahu. Mak dia ada 3 boyfriend. Tak salah tu. Which one is it? Tak tahu satu. Mungkin ini, mungkin ini. Dekat barat masalah ni banyak berlaku. Dia budak tadi tak ada jati diri, tak tahu siapa bapak dia, tak tahu benda. Nak sayang, katakan bapak dia 3, boyfriend mak dia daripada 3 negara. Finland, England, dan Scotland. Katakan, contohnya kan. Katakan mak dia 3 tu. Jadi dia nak letakkan dia punya tak setia pada mana satu. Sayang mana satu. Masalah lah kat situ. Kan? So, jadi kan kesetiaan seorang tu sebab apa anak haram yang disebut dalam sebab apa para ulama nyatakan zaman dahulu memang diguna kalau dia kata negara tadi ramai sangat anak luar nikah, maka rakyat dia hilang patriotik. Dia tak ada sayang. Kalau dia kata di sini kampung bapak dia ada rasa nak protect. Ini tanah air bapak dia sayang apa bapak dia sayang. Tu masalah sekali kalau tak tahu bapak dia. Macam mana? So ini sebab masalah yang berlaku. Kita kata banyak orang tak faham, dia ingatkan benda tu macam setakat masalah moral kecil. Tak, dia besar. Dia berkaitan tajuk ketaan setia rakyat tadi kepada negara. Tapi bila negara tak reti-reti, masalah lah. Nampak benda tu ringan je. Alah, budak tu boleh makan je dan sebagainya. Kita makan susu formula, boleh juga bela. Kan? Tak ada macam tu pula. Kan dalam Islam budak tu perlu kasih sayang, perlukan didikan dan sebagainya. So, nampak? Jaga maruah atau keturunan. Dan Allah Ta'ala suruh kita jaga maruah. Maruah kan? Diharamkan kita berzina. Disuruh kita kahwin dengan betul. Kemudian diharamkan, bahkan siapa-siapa tuduh orang berzina tanpa bukti, disebat. Untuk jaga nama. Maruah orang tu dijaga. Bahkan kalau kita tuduh tanpa bukti, tak kira siapa saja orang berkenaan, dia akan disebat dalam pelorotan.
So itu nama dijaga. So menuduh tanpa sebab dan sebagainya dijaga, dipelihara. So apa berkaitan tajuk maruah, akhlak, jangan berdua-duaan dengan ni, semua nak jaga apa? Maruah atau keturunan, jangan berkhaluat, kan berdua-duaan bukan mahram, jangan musafir benda tadi adalah untuk menjaga apa? Maruah atau keturunan. So konteks 5 perkara tadi itulah asas dalam apa? Penjagaan yang ada dalam Islam. So anything yang diharamkan dalam Islam sebenarnya merujuk pada 5 perkara tadi. Anything yang dihalalkan dalam Islam juga merujuk pada 5 perkara tadi sebenarnya. Kalau kita perhatikan balik, itulah kedudukan dia. Macam kita kata masalah tadi kita kata masalah akidah ke, masalah ibadah ke sebagainya, semua sekali relate kepada perkara tadi. Okey. Jadi sebab itu kita kata ia adalah asas. So bagi sesiapa yang nak tahu hukum syarak, dia baca dalil dan sebagainya, dia kena tahu tentang hukum 5 perkara tadi. Kalau dia tak tahu, ada masalah. Sebab nanti dia tak faham mana satu yang nak letak prioriti. Contoh macam bila kita sendiri baca, orang baca hadis berkenaan dengan tajuk jampi air. Ini jampi air. Air jampi. Tambahkan macam mufti wilayah telah mengharamkan penggunaan air musaffah. Tahu? Tak tahu. Air musaffah ni air yang terletak atas pinggan za'faran, kemudian budak-budak tu tuang itu, lepas tu kemudian letak dalam bekas. Air tu kekuning-kuningan dah. Dulu dengan pen dakwah za'faran, kemudian tuang air, kemudian budak-budak tahfiz Quran katanya buat. Ya, tidak tahu. Ada gambar pula. Okey. Kemudian air itu dijual. Yang timbul tajuk awal tak ada masalah. Memang kita kata Quran itu mukjizat. Okay, Quran itu mukjizat. Tetapi penggunaannya bukan ke situ. Sebab in the end, bila dia suruh lakukan barang dia, testimoni adalah mata tutup. Tak nampak kan? Yang biasa kan dalam surah khabar kan? Saya kan mata tutup lah. Mata tutup kan? Okay, the first guy. Dia kata saya nak pergi periksa. Saya basuh alat-alat tulis saya dengan air musaffah. Alhamdulillah, saya lulus periksa dengan cemerlang. Second guy, saya nak pergi temu duga. Saya simbah kereta saya dengan air musaffah. Ini betul ni, ini realiti. Yang sampai mufti wilayah keluarkan fatwa haram tu sebab inilah. Pasal matlamat asal kita bukan tak muliakan Al-Quran. Matlamat asal kita adalah apa? Hanya Allah disembah. Faham tak? Itu asas pertama Islam. Pasal semua para anbiya datang jumpa kaum dia kata, Allah ta'budu illallah, la ta'budu illa iyyah. Itu asas pertama dia. Bukan asas dia, jumpa saya, bagi hadiah pada saya Nabi, mesti ni duit kamu. Tak ada. Semua para anbiya punya syiar pertama, la ta'budu illallah, la ta'budu illallah, la ta'budu illa iyyah. Jangan kamu sembah selain Allah Ta'ala. Yang kamu sembah hanya dia. Ini asas. Bila start saja orang tu meletakkan relate kepada diri dia, air tadi. Dan orang tak faham bab ni. Saya extend sikit. Saya kata apa? Katakanlah rumah tempat atau syarikat tempat keluar air musaffah tadi, ataupun air yang jampi yang seumpama dengannya, yang sewaktu dengannya. Okey, air jampi yang sewaktu dengannya. Katakan orang yang buat tadi, kata Darul Syifa ke apa nama sebab, roboh. Semua mati. Tak ada pengeluaran baru. Mesin tak ada dah, pasal dia membaca manusia. So manusia yang baca tadi mati. Dan benda tu limited. Mana ada pula sentiasa ada? Bohong lah kalau sentiasa ada. Kecuali buat macam orang India atau Pakistan. India, dia tak boleh bawa balik air Zam-Zam. Tahu buat macam mana? Rendam kain air Zam-Zam. Lepas tu bungkus bawa balik. Sampai dekat rumah dia rendam pula air tu dalam satu tong besar. So air tu dia, power of Zam-Zam is still there. You know? Ini masalah lah ni. Ini kan Islam kan macam tu. Beri indah je. Air anda dah habis dah. Kalau air tuan-tuan tu, jika air anda telah habis, tuangkan dalam bekas lebih besar, maka dia akan power datang lagi. Gila apa? Kalau dia buat itu lah. Tapi anyway, ini satu je. Bila matilah orang yang buat air tadi, dia kata ada, kalau semua mati dia kata. So ini Allah Ta'ala boleh tarik nyawa semua manusia. Dia datang pergi rombongan bas, naik satu bas terbalik dan gaul. Bukan kita doakan, kita bagi tahu. Dan gaul, mati semua. Lepas tu air ni tak dapat dikeluarkan lagi. Orang yang ada masalah hidup, ataupun saudara kawan yang pernah tahu, yang dia pernah jaya tadi kan, basuh alat tulis, dapat cemerlang periksa. Lepas tu datang orang, aku dah periksa ni macam mana? Aku boleh tolong kau, tapi syarikat air musaffah tu dah habis dah, mati semua. Kalau dia orang ada lagi, boleh dia bantu kau. Tak syirik ke soalan? Simple je. Anakku sakit perut, kalau syarikat tu ada lagi, ustaz tu hidup lagi, boleh doa untuk kau. Allah Ta'ala mana soalan? Nampak tak? In the end, tajuk dia bukannya Allah. Itu kan Allah Ta'ala diagungkan. Itu hanya dia just buying, selling. Kan jual air apa ni tak? Syifaul Arifin.
Air sumber bawah tanah 30 juzuk dibacakan air Al-Quran 30 juzuk. Kita tegur, dia marah. Awak tak percaya. Saya kata serius. Para sahabat Nabi SAW betul menjampi air. Nabi clarify diorang jampi air. Bahkan Nabi iakan untuk kutip upah. Tetapi diorang taklah buat kerja buka persatuan Islam lepas tu. Kan bila yang saya Abi Sa'id Al-Khudri yang menjampi air, kan dia cerita orang lain, tak mana dia buat. Dia ceritakan balik kisah berkenaan dengan jampi orang yang kena patuk ular tu. Dia ceritakan balik, sebenarnya dia yang buat. Cuma bahkan dia kata apa? Orang ramai ketika tu tak tahu pun yang tukang jampi dia tu tahu berjampi atau pandai menjampi atau pernah menjampi. That's the first time and the last time dia buat. Tahu tak? Bukan lepas tu kerja dia jumpa orang sakit. Kam. Sakit. Kam. Tak ada. Tak ada. Lepas Nabi kata, ya, benda paling layak kamu ambil upah di atasnya adalah Quran. Lepas tu ada orang buat, dia dapat kambing kan. Dia nak makan kambing tadi bertelagah. Boleh ke? Boleh ke? Lepas tu Nabi kata, Nabi kata, inna haqqama akhusma alaihi ajra kitab Allah. Benda yang paling layak kamu ambil upah di atasnya adalah kitab Allah. Maksud dia, ambil upah tu boleh ke tidak? Boleh. Problem sekarang ni, para sahabat buka atau Islam lepas tu? Tidak. Dia tak ada buat kerja setiap hari. Buka booth tepi masjid Nabi ke. Atau lepas Nabi wafat dia buka booth pula. Mungkin nama Nabi hidup dia tak buka. Lepas Nabi wafat dia buka. Tak ada. So in the end maksud dia apa? Benda tu kalau kita bacakan tak mengapa. Tapi jangan jadikan tradisi harian. Jangan buka persatuan Islam. Maka orang kena bangun malam berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Banyak muhasabah diri. Mungkin aku ada dosa banyak lagi, Allah Ta'ala suruh aku bertaubat. Macam tu. Jika kalau semua kali air jampi je, sakit je air jampi, tak ada muhasabah, macam mana jadi? Sakit badan? Tak ada masalah, air ada. Jangan takut, ada air kan? Tak gila macam tu. Mana Islamnya? Soalan Islam mana? Agama terjaga ke? Ini Islam dia buat pula produk tu dengan apa? Yang best lagi ada kes yang saya tengok dekat Tanah Arab kan, dia cerita yang orang tu dia tulis atas kertas siap-siap tau, ayat-ayat tertentu dengan air za'faran atas kertas. So anybody come dia, jumpa dia, sakit kepala, sekejap ya. Okey, ni balik rendam, minum. Sakit perut, kau biar benar. Tahu tak? Di sini bukan penggangguan Al-Quran. Ini syek duit nama dia. Penjagaan. Bukan Al-Quran disembah, bukan Allah Ta'ala disembah, bukan Nabi dia muliakan, bukan Nabi dipatuhi, bukan Al-Quran diagungkan, tapi hanyalah duit dicari. Habis cerita. Bukan kerja lain, ngaruk je. Ada pula main raja-raja pula lagi. Tu sebab kenapa? Macam kedai mamak biasa kan. Nak jagalah dengan takwa. Nak rezeki banyak. Kan Allah Ta'ala kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala buka kelapangan untuk dia sebarang masalah. Wa yarzuqhu, Allah Ta'ala rezekikan dia min haitsu la yahtasib, dan dia tak sangka-sangka. Takwa. Bukannya gantung ayat tu. Faham tak? Ini tengah-tengah macam mana, kenapa tak laku kedai kita? Masak tak sedap, satu benda. Semayang tidak. Surau tak ada. Kan malu. Orang Cina bukan Cina, Muslim, Chinese Muslim punya kedai, keseluruhan saya nampak mesti ada surau. Yang Melayu Muslim tak ada surau. Kenapa? Nanti dia semayang pergi surau sana lah. Kadang kita tak sempat. Ramadan nanti Allah melaka sunnah bika amanah, betul, makan-makan melantak, tak semayang seorang pun. Apa jadi tuan kedai? Bala kena nanti. Kan takkan kita kata nak jadikan benda tu lawak, pasal benda bahaya. Tapi konsep dia, kita kata benda tadi simple je. Kita ada struggle. Manusia ni striving, ada struggle. Allah Ta'ala uji dia dengan kepayahan, kesusahan. Allah Ta'ala suruh dia berdoa. Bangun, berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak benda berkenaan. Tapi kadang kita perasan tak ada. Macam last kita dapat air macam ni, so last sekali kita nak berdoa dah. Tak doa dah lah. Anything masalah je. Hello Ustaz, apa? Okey, kejap Ustaz. Jarak jauh menjampi. Payah sangat kan. Semua nak best je. Semua shortcut. Saya kat Mekah ni cik. Tak apalah Ustaz buka aje. Saya letak handphone dekat air. Letak handphone dekat air. So jampi okey. Janganlah macam tu kan. Kita kena belajar. Bila Allah Ta'ala beri kita sakit kan, Allah Ta'ala beri kita sihat, dia adalah ujian. Adakah dia bagi sakit kita, itu yang terbaik. Adakah dia bagi kita sihat, itu yang terbaik. Itu terpulang pada dia. Kadang-kadang kita tak belajar redha. Sedangkan sifat orang yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, radhiyallahu anhum kemudian wa radu'an. Mereka redha kepada Allah Ta'ala balik. Apa benda Allah Ta'ala tentu pada mereka redha. Tak belajar redha. Tak kata Allah Ta'ala alim, hakim, khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Tapi bila Allah Ta'ala beri kepada kita, pasal Allah Ta'ala bagi aku macam ni,
Kenapa Allah Ta'ala tak tukar benda sekian? Kita persoal balik pada Allah Ta'ala. Mana duduk yang kita redha kita? Faham? Faham tak? Kita tanya soalan. Tak, saya kawan ada orang tu dia kata anak dia kena sihir sebab ada orang dengki pasal kerja dekat office. Lepas tu dia kata ada ustaz tu nak baik anak dia melalui telefon. Ada kadang-kadang Ruqyah. Ruqyah ada melalui telefon. Saya tahu yang Ruqyah pakai telefon tu ada. Tapi dia boleh letakkan telefon dekat budak berkenaan. Ya, ada orang buat. Tapi sekarang ni macam pertama, first thing first, budak yang kena sihir tadi kena tanya, tidur pukul berapa malam? Tak saya macam tu. Tak tahulah, tapi dia mak dia cakap Nak- language yang dia tak pernah cakap. Iyalah, sekarang tengok filem punya juga. Tapi dia bukan budak-budak kecil tak? Yang orang besar lah saya tahu. Dewasa lah. Yang besar lagi banyak tengok filem. Tak banyak, kadang-kadang banyak tu kita salahkan hantu lebih daripada fizikal. Kadang tidur lewat pukul apa, kan? Bahan bacaan dia apa, asyik baca novel dan sebagainya. Kadang-kadang benda macam tu main peranan. Lebih besar untuk mengganggu jiwa orang tersebut berbanding dengan sihir orang buat. Kan semua orang kena salah, semua orang nak ni. Bahkan kalau kita sihir, kena faham satu benda. Sakit kita, kan, kesusahan kita dalam penyakit tadi menghapuskan dosa-dosa kita. Bukan benda tu sia-sia, tak ada sia-sia pun. Bahkan kalau tu kenakan kita penyakit dengan dalam perut kita mati dengan sebab penyakit berkenaan, syahid. Tahu tak orang mati dengan penyakit dalam perut syahid? Tahu tak? Tapi kenapa orang takut sangat? Syahid tapi ustaz, tapi terpulang lah. Kan? Sampai kan kes apa? Orang tu masuk pergi laut, tangkap ikan, ada hantu laut tolak, jatuh mati. Bodoh hantu laut tu. Sebab kalau KPI dia untuk orang masuk neraka, kawan dia tolak jatuh dalam laut, mati tenggelam, mati syahid. Atau setan tu sepak bangunan roboh. Dan dia besar sangat, jin Ifrit perang kata kan. Jatuh bangunan, impap, orang mati dengan timpa bangunan, mati syahid. Jadi jin yang buat benda tu bodoh ke bangang? Bangang lah. Confirm bangang pasal KPI dia orang masuk neraka bersama dia. Bukannya orang tu mati syahid. Dia menyebabkan orang tu mati syahid, bodohnya dia. Faham tak? Straight to the sugar. Macam descending. Macam iblis jumpa dia mesti, Kau biar benar kan? Aku ajar kau apa? Kalau iblis jumpa lah kan. Macam mana ada dalam hadis Nabi ceritakan berkenaan dengan Dia bertemu. Yang ni cerita aku dapat buat apa, aku dapat buat apa kan. Yang seorang tu kata aku dapat ganggu orang tu solat, pergi. Lepas tu bila orang tu kata aku dapat pisahkan dia antara dia dengan keluarga, dengan saudara dia. Engkau kekasihku, dia ajak. Ini iblis ada persidangan tau. Ingat persidangan manusia ke? Persidangan iblis pun ada. Kan? Jadi maksudnya dia buat macam tu. Ada konteks dia. Jadi konteks dia punya KPI bukannya kita mati. Nyawa kita bukan kat tangan iblis. Kalau kita mati, kan dengan siksaan, dengan terseksa tadi, Allah Ta'ala berikan penghapusan dosa total untuk kita. Nothing kita lose. Kan dia hantar syaitan gigit perut kita, putus perut kita, kita mati. Sakit dalam perut, Nabi janjikan apa? Syurga. Apa lagi nak? Apa lagi nak? Soalan. Macam orang tu katakan ada orang tu keluarga dia mati ke dalam dengan penyakit dalam perut, ulcer dan sebagainya. One part you see benda tu hilang, mati macam tu, rugilah. Tapi dia ada part dia mati dengan penyakit dalam perut, Nabi janjikan untuk syurga. Better for him or for her daripada mati biasa. Untuk mata kasar kita ruginya. Tapi untuk janji Nabi SAW, dia untung. Pasal apa? Syurga tanpa hisap. Seriously. Okay? Jelas? Ya, Kak. Apa? Tapi apa? Usaha menyembuhkan jangan sampai. Itu Nabi kata, tadawu ya innallaha la ma'anzal da illa anzala ma'ahu dawa. Allah tak turunkan sebarang penyakit melainkan Allah turun bersamanya ubat. Fatadawu ya ibadallah, berubatlah wahai hamba Allah Taala. Wala tadawu bil haram, jangan berubat dengan benda haram. Contoh benda yang akan bawa akidah kamu rosak, buat apa? Untuk cara kata celup tangan dalam buaya, bau sembuh. Apa kaitan dengan buaya dengan tahulah macam-macam. Ada apa buaya? Bagi buaya makan. Dia kata celup, ambil air buaya tadi, sapu-sapu tangan, sapu muka. Baik ambil air liur mak sendiri. Mak kita lagi berkat, lagi karamat daripada buaya tadi. Tahu tak? Setiap manusia, mak dia adalah karamat hidup untuk dia. Pergi mak, pegang mulut. Baik celupkan mulut mak dia. Mak dia kata apa pula kau celup mulut aku. Kan faham tak? Tak senonoh, tak kerja lain. Kan? Tak tu kita kata, kena fahamlah konsep Islam itu apa? Menjaga agama di bahagian mana?
Kalau sampai kita rosak, hilang akidah kita dengan Allah Ta'ala, kepercayaan kita, pengharapan kita, kan, ketakutan kita, doa kita, habis dah agama kita, rugi. Susah dalam agama lebih baik daripada senang dan sihat dalam apa? Dalam syirik. Lebih baik, better. Biar syirik asalkan sembuh. Seriously, Allah Ta'ala redha pada kamu ke? Faham tak? Iyalah, boleh lah juga macam bacaan biasa lah. Macam bacaan biasa saja. Kalau ustaz tu kata minta nama, jangan bagi. Dia satu benda nak tahu, kalau orang tu sihir ke tidak. Walaupun dia baca Quran, dia start minta nama dan ada masalah. Pasal minta nama dan sebagainya itu kaedah jin. Kaedah perawatan dengan jin, gunakan jin. Minta nama, dia nak berkenalan tak ada masalah. Awak siapa? Iyalah. Ni kalau nak ni sekian budak nama apa? Tak. Kita berkenalan tak apa. Kan kita panggil apa? Woi, tak boleh. Woi kan. Boleh panggil. Tapi kalau dia nak berubat tu kena tahu nama, itu sihir. Itu sihir. Ni yang disebut oleh para ulama di tanah Arab, yang mereka sebenarnya di sana dahsyat. Diorang tak nak bagi orang berubat dengan jin-jin dan sebagainya. Tahu dia buat apa? Diorang adakan satu biro khas, jawatan kuasa menangani sihir dan sebagainya. Kita tak ada. Diorang ada. Di Saudi Arabia diorang ada khas, jawatan kuasa khas yang menangani sihir dan juga ni ruqyah syariah ajarkan dan macam nak menangani sihir. Di tempat kita ni semua orang pakai kopiah sikit, ustaz. Saya lah ustaz, dia kata. Pelakon pun jadi ustaz. Salah betul. Kan? Buat sikit gaya-gaya gitu-gitu, gaya-gaya tu aura, kemudian jadi ustaz. Tak ada kerja lain. Ya, baik, kita berhenti kat sini, nanti kita sambung kemudian. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.